Alright, so tadi kita sudah tahu macam mana nak guna bold pointy tip, short pointy tip dengan chisel tip. Ya? Yeah? Ada soalan tadi? Nampak kamera saya ke? Nampak. Alright, minta tapi semua. Gegar-gegar. Dia gegar-gegar. Oh, gegar ya, saya langgar ni. Sekejap. Ya, saya point ke sini and then hopefully janganlah gegar. Oh Allah. Masih gegar-gegar ke Nampak yang gegaran sikit betul tak? Ya. Yeah. Okay, alright. Dia memang gegar sikit lah. Okay. So tadi kita sudah tahu macam mana nak solder chip komponen pakai tiga mata tadi. Kemudian sekarang saya nak tunjuk contoh macam mana nak solder chip komponen pakai K series ataupun knife ataupun mata kapak. Alright, so cara yang pertama saya cleaning dulu. So selepas saya cleaning, gegar-gegar pula Kemudian lepas saya cleaning, saya akan buat thinning proses seperti biasa. Ialah saya buat thinning proses. Kemudian bila kita nampak the whole point dah penuh dengan timah, baru kita biarkan dalam masa 5 saat ke 10 saat supaya kita prevent oxidation. Bila dah nampak asapnya kurang, ni saya punya teori. Kalau oxidation ni kan sebabkan asap tu terlalu banyak kan. Sebabkan ada oksigen banyak dekat tip tu. Bila oksigen tu kurang dekat tip tu, maksudnya asap dia kurang. Itulah. So, itulah saya punya teori. Tak tahu teori tu tepat tak tepat. Kemudian saya bersihkan semula. Alright, so kita tahu mata tip kita penuh. Kita dah, mata tip kita sini dah perfect. Kemudian seperti biasa, tengok point kat mana. Contoh kita ambil satu point, saya ambil satu point kat sini. Tadi kita ambil point yang berhampiran dengan SMD. Kita try belajar macam mana kalau ada point kita nak solder ni, tapi point yang sebelahnya dah ada komponen dah solder. Dekat buat saya ni, mungkin tak perlu nampak. Kat sini ialah komponen kecil, komponen 0603. Dia memang sedikit kecil. Yang R kat sini memang dia dah solder sini. Tapi sekarang kita nak solder komponen ni. Kalau begitu, kita mesti kena timah yang kita nak solder tu, awal-awal timah kita solder tu mestilah yang berjauhan dengan point yang ni. Maksudnya ini berhampiran. Jangan buat hampiran. Sebab kenapa kita tak boleh ataupun kita tidak digalakkan untuk buat untuk letak timah yang berhampiran ni. The reason why ataupun sebabnya, bila kita nak sentuh, kadang-kadang kita tersentuh point yang sebelah. Bila kita nak sentuh point sebelah, kadang-kadang mengganggu ataupun boleh berlakunya defect ataupun damage atau kerosakan terhadap komponen yang telah dipasang ataupun komponen yang telah disolder ataupun dipatri. Alright, so step pertama ialah panaskan pad terlebih dahulu. Oh, saya punya point ni dia tak rapat ya, tak ketat. So saya ketatkan sikit. Okay. Okay, kemudian saya panaskan pad tu terlebih dahulu. Kemudian alurkan timah hingga melekat. Okay, nampak? So mata K series ni pun antara mata favourite orang sebab dia besar. And dekat tengah-tengah dia tu macam pisau kan. Dia punya point dekat belah tengah-tengah tu macam pisau, so dia macam tajam. So kita boleh panaskan dia macam ni atau kita boleh panas dia macam ni. Sengit menyerong pun boleh, menegak pun tiada masalah. Kemudian macam biasa, kita ambil komponen kita ambil komponen pakai tweezer. Kalau komponen tersebut tak ada problem, kalau dia macam terangkat ke ataupun sengit, kita untuk mata K series ni yang belah hujung sekali tu, yang tajam hujung tu je tekan. Jangan, boleh je pakai sini, tapi sebabkan the hole
the whole tip tu panas, kalau kita try nak buat macam ni, takut-takut komponen tu pecah ataupun damage dan sebagainya. So the best way ialah kita tekan pakai hujung mata tip ni. So tekan sikit supaya dia jatuh ke bawah. Kalau kita boleh rasa kat board dia memang rata, maka perfect lah kita pegang. Alright. Kemudian cairkan timah yang kita dah cair dekat pad tadi. Kita slotkan and then lepaskan pelan-pelan. Alright. So kalau kat sini kita nampak sengit, okay. Kalau kita nampak sengit, kita pegang balik komponen kita, pegang balik kita punya komponen chip komponen tadi, kemudian panaskan timah and then adjust kasih center. Make sure komponen tu, pastikan komponen tu dilokasikan atau kedudukan dia betul-betul kat tengah-tengah. Okay. Alright. Okay, kat sini pun ada satu contoh yang menarik. So kalau kita tahu komponen yang kita nak solder ni, ada atas dia ni ada pad juga. Dekat solder dan pad juga. Pastikan bila kita nak panaskan tu, jangan sampai ke atas. Kadang-kadang kalau kita nak buat kita nak panaskan timah yang kita nak letak komponen tu, kita sampai ke atas, sebabkan dia punya mata besar, dia boleh mengganggu pad yang lain. Macam sekarang ni, tadi saya buat demo, sekarang ni dah ada timah dah kat sini. So memang tidak digalakkan dan prosedur tersebut tidak bagus. Kemudian bila kita dah tahu timah tu dah melekat, saya pesan sekali lagi, kalau nampak hodoh ke, buruk ke, ataupun ada defect, ataupun ada berlaku apa-apa point yang solder joint timah ni, dia punya forming, dia punya bentuk tak lawa ke, ada spiky ke apa ke, biarkan terlebih dahulu. Kita punya objektif, biarkan komponen ni dekat board terlebih dahulu, baru kita ubah solder tu. Kemudian kalau macam ni, sebabkan saya nak solder macam ni kan, kalau saya terbalikkan, ada point kalau saya buat macam ni, dia akan mengganggu pad yang lain. Oleh demikian, sebabkan saya pegang mata macam ni, so saya boleh buat dia menegak macam, saya boleh menegak, maksudnya saya terbalikkan dia punya mata pisau tu, kemudian saya solder. Sebab mata dia besar, dia boleh menghasilkan heat atau panas dekat pad tersebut. Tiada masalah. Sama ada kita nak buat menegak ni tiada masalah, nak buat menyerong ni pun tiada masalah. Tapi pastikan pad yang mata tip yang selebihnya tu tidak menyentuh pad yang lain. Kemudian jika kita nak adjust seperti biasa, kalau nak adjust, kalau kita nak ubah suai point yang tak lawa, maksudnya timah tu bentuk dia form ni tak lawa. Sekarang ni saya tengok memang dah lawa, tapi saya tunjuk demo macam mana nak lawa kan. Saya sarankan memang letak lid ke sepanjang penjuru pisau ni. Ambil solder paste sedikit, flux sedikit, kemudian letak dekat pin tersebut, tarik dia ke tepi, atau sebabkan dia pisau, dia boleh tarik ke tepi, atau seperti yang macam saya cakap tadi, dia boleh tarik ke atas pun tiada masalah. Seperti juga yang point yang sebelahnya, tarik ke tepi pun boleh, tarik ke atas pun tiada masalah. Tarik ke atas tu jangan tekan pin dia. So ni bayangkan ini bayangkan inilah pin chip component tu. Kita ada mata pisau tu just macam sentuh je. Cairkan timah tersebut dan tarik dekat, secara selari ataupun 90 degree, baru forming tu jadi lawa. So kalau kita tengok kat sini, dia center, dia lawa. Kalau kita tengok sini, ada tak tersentuh body? Tiada. Lepas tu dia punya end joint, dia punya side joint, dia punya panjang timah yang melekat dekat pad dan pin komponen cukup ke tak cukup. Kemudian kita tengok pula end joint, keseluruhan pad tu mempunyai timah ke tidak, atau keseluruhan pad, keseluruhan kaki komponen tu
dipati ataupun tidak. Kalau kita tengok kat sini, dia wholly, maksudnya kalau produk ni kelas ketiga, maka komponen ini jatuh kelas, komponen ni jatuh kategori target, maksudnya perfect. Alright. Dan yang terakhir ialah favorite saya, ialah tip yang paling saya suka. So tip yang paling saya suka ialah mini wave ataupun bevel ataupun saya tengok series dia apa, Astagfirullahaladzim, B series, C series sebab dia bentuk C. Alright, so dia C series, so saya panggil dia mini wave. So kalau yang mini wave ni dia ada lebar, kalau kita tengok kat sini, yang ni dia punya diameter kecil, ni diameter dia besar. Kalau favorite saya suka pakai diameter dia kecil, sebab kalau saya nak solder komponen kecil pun boleh, nak pakai komponen besar pun boleh. Kalau komponen besar ni, saya nak solder yang besar je boleh. Kadang-kadang kalau saya nak solder yang kecil boleh. Tapi takut mengganggu pad yang lain ataupun ganggu komponen yang lain sebab dia terlampau besar. So, kalau tanya pendapat saya suka yang mata ini tip yang ini mini wave yang mempunyai diameter yang kecil ialah paling saya suka sebab dia, pendapat saya, dia lah hasil solder dia paling perfect, laju, pantas dan berkualiti, insyaAllah. Alright, so saya tukar mata solder terlebih dahulu. Ada soalan terhadap mata parang ni? Parang lain, parang ke kapak ke, mata pisau ni, ada soalan? Tiada ya? Nak tanya sikit boleh? Boleh, silakan. Yang tinning proses ni, dia kena kita buat dekat keseluruhan mata ataupun orang kata sebahagian saja? Oh, alright. So kalau kat sini tengok saya buat tinning proses kan, sebab saya nak buang mata ni. Tinning proses tu dia memang setiap solder dia ada silver coating. Silver coating yang memang untuk solder. Ya, mata dia tu memang maksudnya point tu, maksudnya kat situlah point yang kita nak panaskan pad ataupun panaskan kaki komponen. Dekat situ yang kita kena buat tinning proses. Jelas ke? Okey, jelas. Tapi kalau kata kita kawasan tu tak buat tinning, maknanya lepas dah habis solder kita kena buat tinning kan? Ada kemungkinan untuk karat tak bahagian yang tak ditinning? Ada kemungkinan untuk karat, kalau tak buat tinning proses, kemungkinan untuk karat tu memang sangat tinggi. Alright. Sebab kat KB banyak solder yang dah karat. Ya, sebab tidak buat tinning proses. That's why kalau saya mengajar student pergi ke work skill ke asal skill, kalau saya tengok dia punya SOP, kalau saya sebagai trainer, kalau 2 jam dia orang solder, 2 jam lah saya berdiri dekat belakang dia orang tu. Saya tengok je SOP dia orang, betul tak SOP dia orang. Kalau SOP dia orang salah je, saya ada buku ataupun buku, saya ambil calculator ke atau notes dekat phone saya kira berapa kali saya salah. Berapa kali dia orang salah tu, itulah berapa round dia orang lari satu bangunan tu. Itulah saya punya training. Itu cara saya training student lah. Training untuk budak pergi bertanding lah, bukan untuk semua student. Kalau pergi semua student, memang kena court je. So tinning proses bagi saya memang sangat penting sebab yalah, kita tak nak membazir duit untuk beli benda tu berulang kali kan. Kalau benda tu boleh dijaga, why not kita jaga elok-elok. Kalau kita tak jaga, lepas tu kita membazirkan duit, dah lah kita macam saya kan, saya pergi ke work skill ataupun pergi asal skill pakai duit kerajaan. Dah lah pergi duit kerajaan, dapat allowance lah tu. Lepas tu dah training free, dapat allowance, dapat knowledge, dapat ilmu, dapat sijil. Tapi
membazirkan duit kerajaan lagi. Dah ada duit kerajaan daripada tax government, daripada tax rakyat, lepas tu nanti itulah saya fikir. Saya jenis yang kalau membazirkan duit kerajaan tu seolah-olah saya membazirkan duit ayah saya jugalah. Duit mak saya yang bayar cukai tanah, cukai sebagainya tu kan. Macam itulah saya punya analogi. Alright. So yang terakhir ialah demo untuk mata mini wave. So proses yang pertama macam biasa saya akan bersih terlebih dahulu mata ni. Alright, so kita ada mata mini wave. Mata mini wave ni dia memang ada bulat kat tengah tapi dia serong yang tu. Dia serong 45 degree sebenarnya. So kenapa dia panggil mini wave? Saya pun tak pasti. Tapi itulah mata mini wave yang dia suara panggil mini wave. Tapi kalau paling selesa orang panggil dia bevel lah sebenarnya. Bevel ataupun C-series. So the best kalau kita dah cleaning, kita buat thinning sebentar supaya oxidation, kita prevent oxidation seperti biasa. Macam ni kau tengok, dekat permukaan yang bulat ni pun ialah point yang kena thinning, dekat atas ni pun kena thinning sebab dua-dua point tu kita guna untuk buat pematerian ataupun soldering. Alright, kemudian bila dah rasa macam lama sikit, kita bersihkan semula untuk buat soldering. Oh, digalakkan kalau kita nak letak timah dekat pad tu, kalau kita nak letak timah dekat pad tu, make sure tak ada timah dekat tip tu. Ini memang antara SOP yang paling saya tekankan. The reason kalau sebab timah yang paling dia bila heat dia dah terlampau lama, timah tu terlampau sangat lama timah tu lama sangat dipanaskan. Timah tu lama sangat dipanaskan, dia akan jadi berkerut. Bila jadi berkerut, bila kita nak letak kat pad, lepas tu kita nak foaming pun tak jadi. Kadang-kadang dia akan berlaku blowhole. Kalau kita tengok blowhole ni, kalau kita tengok daripada mata kasar nampak macam lawa je. Tapi bila tengok mikroskop, rupanya ada banyak lubang. Antara punca kenapa banyak lubang ialah sebab timah tu dipanaskan terlampau lama. Alright. Next, saya dah solder board ni dah tak ada point 0.05. Saya ambil board yang lain. Alright. Saya ambil point yang ni. Kemudian seperti biasa, solder ataupun letak timah satu pad terlebih dahulu. Tak panas. Oh, mata ni dia tak panas. Saya bagi tahu ada satu mata dia tak panas. Mata ni ada rosak. Tapi saya rasa masih boleh working okey lagi. Okey. Tu yang ni mata ni yang saya ketuk tu hari tu. Dia memang dah dia punya lubang tu dah ni, dah mata lama kan. Alright. So try saya panaskan perlahan-lahan. Okey, boleh insya-Allah. Kemudian ambil chip komponen. Kemudian kalau rasa macam tak rata, tekan dia tu, ambil yang belah hujung tu. Kalau ada mata mini wave, yang hujung dia tu, kita tekan belah hujung. Ni chip komponen, kita tekan belah hujung. Jangan tekan macam ni. Kalau tekan macam ni memang boleh rosak komponen tu. Tekan menggunakan yang paling hujung ni untuk tekan supaya permukaan ataupun komponen tu tidak terangkat. So saya tekan. Okey, kemudian saya cairkan timah terlebih dahulu, kemudian masukkan. Kemudian dah nampak center, tak ada problem. Kalau ada sengit, tekan body komponen, kemudian cairkan timah. Dah rasa macam komponen jatuh betul-betul dekat bawah PCB, lepaskan. Kemudian terbalikkan PCB, solder point yang
sebelah lain. Panaskan pad terlebih dahulu. Bagus ya. Panaskan pad terlebih dahulu, kemudian solder point yang lain. Kemudian lepaskan. Alright. Kalau mini wave ni, saya suka dia senang gila untuk buat untuk lawakan point tu. Ataupun dia senang gila untuk extract timah yang berlebihan. Sebab bila kita try extract macam point kat sini, saya cuba lebihkan saya lebihkan banyak kat sini. Okey, kat sini boleh nampak terlampau berlebihan timah. So nampak yang belah kanan ni dia berlebihan sangat timah dia. Dia nampak kembung. Kalau tengok sini pun nampak memang boleh nampak kembung ya. Timah yang kat bahagian belah kanan ni. Yang ni nampak kurang, ini memang nampak perfect, ini nampak berkembung betul. Okey. So kalau mata mini wave ni dia senang gila untuk extract timah berlebihan. Allah Akbar. Cabut-cabut dalam. Sebentar dia. Alright. Okay. So cara nak attract balik solder ataupun timah berlebihan ni, kita letak sikit solder flux, kita ratakan, kemudian tolak ke tepi. Ataupun kita letak dekat sini and then tolak ke atas. Sampailah flux tu berlebihan dia melekat dekat mata tip tu. Dia akan extract balik mata tip tu. Bila kita tengok komponen yang bila kita tengok balik tak ada berlebihan. Point tak ada berlebihan dah. So kalau kita tengok balik yang ni kalau kita compare, kalau saya compare to each other, semua perfect. Tapi bagi saya paling perfect point yang ni. Point yang saya adjust baru-baru ni. Dia nak kata paling perfect tu dia macam amount dia cukup-cukup je. Amount dia memang sebentar amount dia untuk alright. Amount dia kalau ada sini ada kaki komponen, ini pad, amount dia betul-betul macam ni. Memang betul-betul je lawa macam tu. So ini timah kita. Cik timah. Ini cik komponen. So ni kalau dia sebenarnya kalau berlaku leak forming, ni panggil ni dipanggil leak forming ya. Yang ni bulatan ni dipanggil leak forming. So kalau ada leak forming yang macam berlaku macam ni misalnya kan, dia macam besar sikit, dia masih diterima dan dia masih kategori perfect target. Tapi orang yang dah banyak solder ataupun sebagainya, insya-Allah tuan-tuan sekalian akan ada pengalaman terhadap benda ni. Encik beritahu, oh yang ni memang nampak lawa buat tu. Macam itulah. So saya boleh katakan point yang saya solder baru-baru ni, ini paling perfect. Yang point ini paling perfect. Mungkin tak nampak dari kat kamera tapi saya boleh katakan ini paling perfect. Sebab apa? Saya boleh extract solder timah tu dengan banyak. Tapi walau bagaimana sekalipun, macam saya cakap, ini semua skill. Tuan-tuan dan puan kena cuba try test untuk semua tip solder, semua tip pemateri, semua tip bateri, yang mana paling sesuai dengan tangan ataupun skill tuan-tuan dan puan-puan. Mana yang paling selesa. Dia kalau kita nak tahu tip ni mana yang paling kita suka, ialah bila kita letak je satu komponen tu terus lawa. Oh maksudnya tuan-tuan dan tuan-tuan ataupun puan selesa dengan tip soldering iron tu. Alright, ada beberapa soalan? Okay, ada ya?
Alright, jika tiada apa-apa soalan, sekarang pukul jam 11.50, 11.53, kita boleh take break lagi 7 minit. Kita mula jam 12 hingga jam 1. Kemudian saya akan demo seperti yang ada tadi, seingat saya Encik Nordin ya. Encik Nordin tanya macam mana nak solder electrolytic capacitor. So saya akan buat demo electrolytic capacitor selepas ni.